Baik, kita akan kembali kepada Prof. Ya. Saya pasti keputusan PRN Sabah 26 September sangat penting untuk sebagai petunjuk kepada hala tuju politik negara. Jadi apakah impak PRN ni kepada politik nasional selepas daripada 26 September nanti, Prof? Okey, kalau kita lihat PRU Dewan Undangan Negeri Sabah ini memang memberi kesan kepada situasi politik nasional. Contoh, sekiranya Pilihan Raya Negeri Sabah ini dibenangi oleh gabungan rakyat Sabah, saya kira sudah pasti Pilihan Raya Umum Nasional, Parlimen kita akan dibubar lebih awal lagi. Lebih yakin, maknanya kepimpinan di Putrajaya lebih yakin untuk membubarkan Parlimen. Lebih-lebih lagi apabila terdapat gabungan yang kuat seperti UMNO dan PAS itu. Yang ditambah lagi dengan pengakuan dan permohonan maaf daripada pemimpin Barisan Nasional itu sendiri, Datuk Seri Zahid Hamidi. Dia kata BN sekarang sudah berubah, sudah insaf. Maknanya minta diberikan peluang untuk buktikan bahawa mereka ni sudah berubah. Dari peluang mereka akan buktikan mereka akan membersihkan segala apa-apa yang berlaku sebelum ini. Ya, ini satu yang saya kira akan dapat simpati dari rakyat bila orang datang beritahu dia sudah berubah, sudah insaf. Jadi kita rakyat akan mula memikirkan semula sama ada perlukah mereka kembali kepada Barisan Nasional ataupun tidak. Maknanya unsur-unsur sentimen itu turut dimainkan untuk menagih menagih simpati dia pengundi. Yang kedua, ini juga penting dalam penentuan siapa lebih dominan dalam Pilihan Raya Negeri Sabah ini. Sama ada Bersatu ataupun UMNO di Sabah ini akan beri impak kepada politik nasional. Misalnya, kalau Bersatu ni mereka bertanding 19 DUN, kalau ditakdirkan cuma menang 7 kursi ataupun 5 kursi contoh. Maknanya untuk dengan kursi peringkat nasional, mereka kena akur kepada UMNO. Kalau UMNO daripada 31 kursi atau 30 kursi itu mereka menang 24 kursi. Maknanya ini menunjukkan bahawa akar umbi masih mahukan UMNO. Masih mahukan logo Barisan Nasional. Jadi dari segi perundingan kursi pada politik nasional nanti, ia akan mengarah kepada penguasaan UMNO dan juga rakan sekutunya rapat PAS dalam kursi. Tapi PAS barangkali akan bertanding 28 kursi saja atau fokus kepada Pantai Timur campur sedikit Pahang dan Negeri Perak sejangka. Tapi inilah, katakanlah Bersatu pula menang besar, UMNO menang sedikit, mana Bersatu pula yang akan mendominasi pemilihan sebut. Sebab kita dah diterima ramai. Mereka boleh berujar begitu. Itu bergantung kepada keputusan. Kita buat masa ini, kita boleh jangkaan-jangkaan apa yang berlaku terhadap politik nasional. Jadi keputusan PRN ni sangat krusial sebab dia akan mempengaruhi corak pemilihan pada corak pemilihan, parti yang dominan, kursi yang akan ditanding dan sebagainya. Okey. Bagaimana pula Datuk Sri? Ada pandangan berbeza? Ya, ini menarik dan saya bersetuju. Ini bukan PRK, ini PRN Negeri Sabah. 73 DUN, setiap DUN ni ada jumlah pengundinya. Dan dalam ada DUN ni duduknya di dalam parlimen. Membentuk parlimen. Ada parlimen 3 DUN, ada parlimen 4 DUN. Dan pemerhati politik dan juga para strategis parti-parti politik di seluruh negara sekarang ni tentu nak melihat jumlah undi yang akan diperolehi oleh parti mereka di setiap DUN yang dia bertanding. Kerana ini akan memberi andaian kepada undi parlimen. Ini satu faktor empirikal yang sangat penting untuk mereka memantau. Adakah wajar pilihan raya parlimen patut diadakan secepat mungkin ataupun tangguh dahulu? Sebab setiap kerajaan yang memerintah ni, incumbents ni, time untuk menentukan tarikh pilihan raya, bila pilihan raya adalah bidang kuasa dia. Time is on the side of the government in power. Betul. Dia tidak ada risau nak buat cepat ke nak buat lambat. Tapi mereka melihat apa akan hasil daripada PRN Sabah. Kalau PRN Sabah ni memberi satu petunjuk yang begitu kuat, begitu kuat, dan sentimen rakyat Sabah ni
yang mewakili berapa? 30 kerusi parlimen di Sabah. Ini adalah satu petunjuk yang baik. Kerana dalam politik ni memory pengundi very short tau. Kalau sentimen tu naik, moral booster tu naik, maka strategis, pemimpin parti patut grab that opportunity itu untuk supaya sentimen, kegarahan, keseronokan rakyat tu jangan pudar. Jadi betul kata Prof, kalaulah menang besar parti GRS, tak kisahlah parti BN ke, parti PN ke, kalau menang besar, perasaan tu patut dipupuk segera. Tapi kita kena ingat, pilihan raya nasional, bajet yang akan datang ni adalah satu ruang untuk kerajaan pusat membentangkan kepada rakyat, aku janji dia. Bajet adalah aku janji kerajaan yang rasmi sebenarnya. Apa yang dia nak buat jika untuk tahun seterusnya. Jadi kalau Sabah menang bagus dan bulan 11 nanti belanjawan pula, bajet pula, dan saya tak fikir pilihan raya akan berlaku dalam bulan 12 sebab musim banjir, sekolah cuti, orang akhir tahun, guru tak mau bekerja. Saya tak fikir. Tapi melihat kepada PRN Sarawak Julai 2021, saya rasa bagi saya lah sebagai pemerhati, tempoh yang kebiasaannya kerajaan memanggil pilihan raya, iaitu antara Mac hingga Mei, Jun adalah masa yang cukup baik di negara kita ni. Cuaca panas dan hari-hari kebesaran pun tidak ada. Jadi inilah ruang di mana keputusan PRN Sabah akan memberi petunjuk kepada Perdana Menteri tentang bagaimana keputusannya untuk menentukan politik nasional. Dalam padan lain mungkin saya boleh tambahkan satu keputusan Pilihan Raya Negeri Sabah ini dijadikan satu petunjuk nyata. Yang kedua, ada faktor lain juga mempengaruhi keputusan untuk pembubaran parlimen. Misalnya, Perdana Menteri juga selain daripada keputusan PRN Sabah juga mempertimbangkan faktor lain. Misalnya faktor moratorium kita akan berakhir pada hujung bulan ini. Feeling good dirasa oleh ramai rakyat kita itu masih lagi terasa. Dan tak pasti lagi kalau pilihan raya dianjak kepada Mac. Kita tak tahu apa kesan ekonomi dunia. Sekarang kita bukan bercakap tentang ekonomi negara, tapi apa yang berlaku kepada ekonomi dunia. Dan barangkali apabila hal ini berlaku, ia boleh menggunakan PRN Negeri Sabah sebagai petunjuk dan ia juga mempertimbangkan faktor lain. Boleh saja seperti dikatakan oleh Datuk Seri kan, bajet tahun depan akan digunakan untuk dijadikan boleh kayu pokok ataupun dijadikan lebih ke depan dijadikan sebagai manifesto. Bentang bajet kemudian umum bahawa itulah manifesto untuk Perikatan Nasional. Ini boleh berlaku. Barangkali mungkin diawalkan seminggu lebih awal, takut Disember misalnya banyak faktor yang tidak dapat diadakan. Mungkin mereka seminggu sebelum ataupun hujung Oktober dibubarkan, diberi bentang bajet kemudian dibubarkan bajet untuk dijadikan manifesto. Kemudian parlimen dibubar, jadi ada ruang untuk bulan 11. Kalau itulah kehendak mereka. Dan saya dipahamkan pilihan raya negeri Sarawak juga mungkin diadakan sekali dengan mengambil kira moratorium. Itu sangat penting. Sekarang ni rakyat begitu selesa sekali sebab tak perlu bayar pinjaman rumah, pinjaman kereta, pinjaman peribadi untuk 6 bulan. Tapi apa yang berlaku selepas 6 bulan? Kita kembali seperti asal. Bayangkan ketika 2-3 bulan dulu apabila tiba-tiba bil elektrik meningkat di semenanjung Malaysia, rakyat terkejut dan mereka marah. Itu ketika moratorium. Bayangkan kalau berlaku selepas moratorium, banyak lagi yang di luar jangka itu boleh saja berlaku. Jadi isu ekonomi juga diambil kira dalam konteks ini selain daripada pilihan raya negeri Sabah keputusan dia.